Belajar di sekolah menimba ilmu, membuka minda, mengukir cati. Pendidikan berubah dari dulu, membentuk bangsa berwawasan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Brainy Bunch akan menemubual beberapa orang responden berkaitan dengan pendidikan yang dilaksanakan pada zaman sebelum kedatangan penjajah, semasa kedatangan penjajah, sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Oleh itu, mari kita dengarkan apa kata responden berkaitan dengan hal ini. Saya Jolin, saya dari Fakulti Sains Komputer. Saya sedang belajar Year 1 Bachelor of Computer Science, Computer System and Network. Nak interview sikit boleh? Boleh je. Okey, soalan pertama. Apakah fasa pendidikan yang dilaksanakan sebelum kedatangan penjajah, semasa kedatangan penjajah, sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Okey, pada pendapat saya, semasa kedatangan penjajah, pendidikan Malaysia bersifat tradisional dan tidak formal. Pendidikan pada masa itu diuruskan oleh masyarakat tempatan, terutamanya melalui pondok, madrasah dan sekolah agama. Fokus utama pendidikan pada masa itu adalah agama Islam dan juga kemahiran asas kehidupan. Lepas tu, semasa kedatangan penjajah, British memperkenalkan pendidikan yang lebih moden, iaitu mengasingkan kepada sekolah-sekolah seperti sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Okey, sebelum kemerdekaan, pendidikan menumpukan pada keperluan penjajah. Jadi, sekolah-sekolah Melayu hanya menyediakan pendidikan asas dan pada masa itu pendidikan English diperkenalkan, tetapi hanya terhad kepada golongan tertentu saja. Selepas kemerdekaan, Malaysia membangunkan sistem pendidikan kebangsaan. Lepas tu, pelbagai dasar diperkenalkan pada masa itu, termasuk dasar pendidikan kebangsaan yang tujuan untuk menyatukan pelbagai kaum dan bangsa. Okey, soalan kedua. Bagaimanakah kurikulum pendidikan negara berfungsi pada zaman sebelum kedatangan penjajah, semasa kedatangan penjajah, sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Jadi sebelum kedatangan penjajah, kurikulum lebih tertumpu pada pendidikan agama Islam dan nilai tradisional masyarakat. Anak-anak pada masa itu diajar membaca Al-Quran dan memahami ilmu-ilmu agama serta adab rezam tempatan. Kurikulum tidak formal dan kandungannya biasanya bergantung kepada keperluan komuniti setempat dan asas kemahiran kehidupan. Okey, semasa kedatangan penjajah, British memperkenalkan kurikulum berorientasi barat dan pemisahan kaum dalam pendidikan. Sekolah aliran English mengajar mata pelajaran moden termasuklah bahasa Inggeris, matematik, sains, sementara sekolah-sekolah Cina dan Tamil menumpukan pada bahasa dan budaya masing-masing. Okay. Sebelum kemerdekaan, kurikulum masih berpusat pada keperluan penjajah. Jadi, pendidikan yang diatur mengikut kaum dan terhad kepada pendidikan asas untuk kaum-kaum pendidikan. Kurikulum lebih maju hanya diberikan oleh golongan tertentu, iaitu kelas elit ataupun orang yang lebih memihak kepada mereka yang belajar di sekolah Inggeris. Pasca kemerdekaan, kurikulum kebangsaan diwujudkan untuk memupuk pelbagai kaum. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dengan perbezaan kelab dan pendidikan sivil dimasukkan sebagai elemen penting dalam kurikulum. Okey, soalan ketiga. Apakah kelayakan seorang guru atau pendidik pada zaman sebelum kedatangan penjajah, semasa kedatangan penjajah, sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Sebelum kedatangan penjajah, I rasa tiada kelayakan formal diperlukan. Pengajar dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dalam agama dan kemahiran asas hidup je. Lepas tu, semasa kedatangan penjajah memperkenalkan sistem kelayakan bagi guru, terutamanya di sekolah Inggeris. Guru-guru dilatih dalam pendidikan asas. Sebelum kemerdekaan, guru di sekolah biasa seperti Melayu dan Tamil kebanyakan terlatih dalam asas pendidikan, manakala guru-guru di sekolah Inggeris memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.
pasca kemerdekaan, sistem latih guru menjadi lebih teratur dan formal dengan penubuhan kolej latihan guru dan universiti. Program latihan seperti Institut Pendidikan Guru IPG ditubuhkan untuk melatih guru-guru berkelayakan tinggi. Okey, bersama calon kedua saya. Sila perkenalkan diri. Okay. Nama saya Tan Yilun. Saya daripada FSKTM. Saya ambil kos Computer Science dalam Computer System and Networking. Okey, soalan pertama saya. Apakah fasa pendidikan yang dilaksanakan sebelum kedatangan penjajah, semasa kedatangan penjajah, sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Sebelum kedatangan penjajah, pendidikan bersifat tradisional dan tidak formal, fokus pada agama dan kemahiran asas di pondok dan surau diadakan. Semasa kedatangan penjajah, British telah memperkenalkan sekolah formal yang dipisahkan mengikut kaum dengan sekolah Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris. Sebelum kemerdekaan, pendidikan terus dibahagi mengikut kaum dengan pendidikan Melayu berfokus pada asas, manakala pendidikan aliran Inggeris lebih tinggi tetapi terbatas kepada golongan elit. Pasca kemerdekaan, kerajaan memperkenalkan sistem pendidikan kebangsaan untuk perpaduan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Okey, soalan kedua saya. Bagaimanakah kurikulum pendidikan negara berfungsi pada zaman sebelum kedatangan penjajah, semasa kedatangan penjajah, sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Sebelum kedatangan penjajah, kurikulum berfokus pada pendidikan agama dan nilai-nilai tempatan yang diajar secara tidak formal. Lepas itu, semasa kedatangan penjajah, British telah memperkenalkan kurikulum barat. Sekolah Melayu mengajar kemahiran asas, manakala sekolah lain seperti Cina, Tamil dan Inggeris mengikut budaya dan bahasa kaum masing-masing. Sebelum kemerdekaan, kurikulum masih berorientasi penjajah dan berbeza mengikut kaum. Sekolah Melayu terhad pada pendidikan asas, manakala sekolah Inggeris menyediakan pendidikan yang lebih tinggi. Pasca kemerdekaan, kurikulum kebangsaan telah diperkenalkan untuk menyatukan rakyat dengan penekanan pada bahasa Melayu dan pendidikan moral. Okey, soalan terakhir pada hari ini. Apakah kelayakan seorang guru atau seorang pendidik pada zaman sebelum kedatangan penjajah, semasa kedatangan penjajah, sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Okey. Sebelum kedatangan penjajah, tiada kelayakan formal diadakan. Guru biasanya terdiri daripada tokoh agama atau orang tua yang dihormati. Semasa kedatangan penjajah, British memperkenalkan latihan formal untuk guru sekolah Inggeris. Guru Melayu dilatih dalam pendidikan asas sahaja. Sebelum kemerdekaan, kelayakan formal diperkenalkan, tetapi berbeza mengikut jenis sekolah. Guru sekolah Inggeris lebih terlatih daripada guru sekolah Melayu. Pada pasca kemerdekaan, kelayakan guru telah menjadi rasmi dengan penubuhan IPG. Guru perlu memiliki diploma atau ijazah dalam pendidikan. Intihannya, sistem pendidikan di Malaysia mengalami transformasi ketara dari zaman sebelum hingga selepas kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan dipecahkan mengikut kaum dan bangsa. Selepas kemerdekaan, inisiatif ini telah dibaik pulih oleh kerajaan dengan mewujudkan sistem pendidikan yang lebih sistematik dan terancang. Secara keseluruhannya, langkah pembaharuan ini bukan sahaja mengurangkan jurang antara kaum, malah ia juga menyumbang kepada pembangunan identiti nasional yang kukuh untuk melahirkan warga negara yang berdaya saing. Kemajuan ini menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat perpaduan dan pembangunan negara serta berperanan penting dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks.